Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk seramik, dan seramik ni mempunyai 3 bahagian, iaitu pertama, classification of ceramic yang masuk kelas-kelas seramik, properties and application of ceramic, aplikasi seramik dan fabrication dan processing of ceramic. Okey, kelas-kelas seramik ni terdiri daripada 6 kelas, iaitu glasses, kaca, clay products, tanah liat, refractories, abrasives, pelelas, simen dan advanced ceramic. Untuk kaca, ia terbagi kepada 2, iaitu kaca dan juga seramik kaca. Untuk kaca, bahan-bahan untuk membuatnya hanyalah menggunakan silika atau boleh dipanggil sebagai pasir. Untuk seramik kaca, bahan dia masih menggunakan bahan yang sama untuk pembuatan kaca, cuma ia ditambah dengan sedikit logam seperti aluminium oksida. Untuk produk tanah liat pula terbagi pada 2, iaitu structural clay products dan juga whitewares. Structural clay products ni sebagai contoh seperti jubin atap, bata muka, terakota dan jubin kaca. Untuk whitewares pula, ia adalah produk seramik yang merangkumi antara porselin, ada tembikar, barang tembikar, pinggan mangkuk, dan biasanya tidak semestinya warna putih. Dan benda ni terdiri daripada tanah liat, batu tembikar dan kapur. Untuk refractories pula, refractories ni adalah bahan-bahan seramik yang telah didesain untuk menahan satu haba yang tinggi, basically dalam lingkungan 538 Celsius ataupun 1000 Fahrenheit. Dan refractories ni terbagi kepada 4 cabang, iaitu fire clay, silika, iaitu pasir, basic yang biasa dan juga special. Untuk abrasive pula, abrasive ini bermaksud pelelas. Abrasive merupakan bahan yang biasanya mineral yang digunakan untuk membentuk atau menyelesaikan benda kerja dengan menggosok. Contoh kita boleh tengok sini adalah kertas pasir. Dan yang kelima ialah simen. Simen macam kita tahu adalah campuran antara mortar, batu, pasir, kerikil dan air untuk menghasilkan konkrit. Dan untuk advanced ceramic pula, dia merupakan seramik yang dikhaskan untuk mempunyai pelbagai sifat istimewa. Contoh kita tahu advanced seramik biasa, sifat-sifat dia seperti rapuh, penebat elektrik yang baik. Untuk advanced seramik pula, ia mungkin akan ada sifat konduktor elektrik yang baik. Okay, salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang seramik. Seramik adalah kristal pepejal atau sebatian antara logam dan unsur bukan logam. Istilah seramik berasal daripada perkataan Yunani iaitu keramikos yang bermaksud bahan bakar. Sifat yang diinginkan daripada bahan-bahan ini biasanya dapat dicapai melalui proses penembakan. Struktur kristal mereka lebih kompleks daripada logam kerana mereka terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 atau lebih elemen.
Bahan seramik biasanya dapat menahan suhu yang sangat tinggi seperti suhu antara 1000 degree Celsius hingga 1600 degree Celsius. Sifat umum pada bahan seramik. Nombor 1 adalah kekuatan yang tinggi. Ini bermaksud bahawa bahan seramik dapat bertahan lama. Nombor 2 adalah rapuh. Nombor 3 adalah kemuluran yang rendah. Ini bermaksud bahawa dia akan mudah patah dan tidak akan ubah bentuk. Nombor 4 adalah kekukuhan yang rendah. Nombor 5 adalah rintangan haba dan elektrik yang baik. Ini bermaksud bahawa bahan seramik adalah penebat yang baik. Nombor 6 adalah suhu lebur yang tinggi. Ini bermaksud bahawa dia dapat tahan panas. Nombor 7 adalah kestabilan kimia yang tinggi. Kestabilan kimia yang tinggi ini dapat membuatkannya tahan karat. Dan nombor 8, dia mengandungi keliangan. Seramik dalam aplikasi kejuruteraan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama, iaitu traditional ceramics dan advanced ceramics. Traditional ceramics, seramik tradisional berasal daripada mineral semula jadi, iaitu mineral tanah liat dan pasir kuarza. Tanah liat dalam seramik tradisional memberikan kebolehkerjaan bahan tersebut sebelum proses penembakan mengeras dan menjadi bahan utama badan. Ia adalah sejenis seramik yang digunakan dalam aplikasi tradisional seperti pembinaan tembikar dan barang kaca. Bahan seramik tradisional adalah biasa, murah dan senang dibuat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. 8.12 Sifat dan aplikasi seramik. Kaca merupakan silikat bukan kristal yang mengandungi oksida lain seperti kalsium oksida, natrium oksida, kalium oksida dan aluminium oksida yang mempengaruhi sifat kaca. Amorphous. Amorphous adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pepejal yang tidak mempamerkan struktur kristal. Amorphous bagi kaca ada dua, iaitu tiada pesanan jarak jauh dan tiada simetri. Bagi tiada pesanan jarak jauh, pepejal amorphous ialah pepejal bukan kristal di mana atom dan molekul tidak tersusun dalam corak kisi yang pasti. Oleh itu, pepejal amorphous tidak mempunyai susunan jarak jauh dalam susunan zarahnya kerana pembentukannya melibatkan penyejukan yang sangat cepat. Tiada simetri. Kuasi kristal menunjukkan corak pembelauan berkualiti tinggi yang mengandungi koleksi pantulan Bragg yang berbeza. Sifat bagi kaca ada tiga, iaitu kadar pengembangan yang sangat rendah. Kaca akan mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila sejuk. Kaca tidak boleh mengembang dengan kadar yang tinggi. Yang kedua, rintangan kejutan terma. Kaca mempunyai sifat di mana ianya mampu bertahan dengan perubahan cuaca yang kerap dan ekstrim membuatkannya tahan lasak. Dan terakhir, rintangan secara kimia. Kaca boleh berubah kepada kaca seramik dengan menjalani proses devitrifikasi di mana bahan kaca berubah bentuk kepada pepejal kristal. Ejen nukleasi mesti ditambah untuk mendorong proses devitrifikasi ini untuk berlaku. Terdapat beberapa contoh bagi gelas seperti borosilicate glass, soda lime glass, gelas seramik, dan silika glass. Seterusnya, produk tanah liat. Bahan yang digunakan ialah tanah liat. Proses asasnya ialah tanah liat akan dicampurkan dengan air. Seterusnya, tanah liat akan dibentuk untuk menghilangkan kelembapan.
Kemudian tanah liat akan dikeringkan untuk meningkatkan kekuatan mekanikal. Dan akhir sekali, flying. Terdapat dua jenis produk yang berasaskan tanah liat. Yang pertama, struktur produk tanah liat. Misalnya, batu bata yang digunakan untuk membina bangunan, tubin, dan sebagainya. Yang kedua, perisian putih seperti porselin, tembikar, pinggan mangkok, barang sanitasi, dan sebagainya. Produk tanah liat juga mengandungi bahan bukan plastik.